Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopa Channel. Berita buruk buat Parti Bersatu. Dan akhirnya sekali lagi mereka menerima tamparan hebat ya daripada ahli-ahli Parti Bersatu sendiri di Parlimen Jeli. Ya, dan kita lihat di Bersatu di Parlimen Jeli ini makin lama makin tumbang sahabat-sahabat semua. Kerana apa? Kerana hari ini satu sidang media menyatakan seramai 1,000 dan juga pemimpin-pemimpin di Jeli ini daripada Parti Bersatu mengumumkan untuk keluar daripada Parti Bersatu dengan serta-merta. Jadi, ya, menarik untuk saya bawakan bersama dengan anda sahabat semua kenyataan ya dalam satu sidang media ini, ya, mendengar sendiri pengakuan dan pengesahan bahwa mereka telah pun keluar daripada Bersama saya di sini adalah seramai 3 ahli jawatankuasa bahagian Bersatu Jeli, 8 orang ketua cawangan Bersatu dalam bahagian Jeli, penolong setiausaha Serikandi Bersatu Jeli, pengurusi tetap Bersatu bahagian Jeli, ketua penerangan Serikandi Bersatu Jeli dan ahli jawatankuasa Serikandi bahagian dan ketua Serikandi cawangan serta ahli-ahli Bersatu Jeli di peringkat cawangan. Maka pada hari ini saya mewakili mereka yang saya sebutkan tadi mengumumkan peletakan jawatan kami di dalam Parti Bersatu bahagian Jeli sekaligus keluar dari Parti Bersatu bermula tarikh ini berkuat kuasa serta-merta. Keputusan ini kami buat secara sukarela dan tiada paksaan dan tiada dipengaruhi oleh mana-mana pihak. Sehubungan dengan ini, ketua-ketua cawangan yang hadir pada hari ini iaitu sebanyak 8 cawangan dan 18 cawangan Serikandi dengan ini mengumumkan pembubaran cawangan Bersatu di cawangan tersebut. Tindakan kami pagi ini adalah beralaskan kepada sebab-sebab berikut. Yang pertama, keyakinan kami terhadap Parti Bersatu telah terhakis sama sekali. Bersatu bukan lagi merupakan parti dominan orang Melayu dalam PN yang orang Melayu boleh bergantung harap di dalam memperjuangkan nasib orang Melayu, agama Islam dan negara. Bersatu dilihat begitu lemah dalam percaturan politiknya. Ini jelas terlihat di dalam pemilihan calon pilihan raya kecil Dun Negeri. Parti Bersatu nampak jelas seakan dipermainkan dan digula-gulakan oleh Parti PAS di dalam PN. Kami yang sebelum ini merupakan ahli Bersatu amat malu dan terasa tercabar di atas kesilapan percaturan ini. Kami tidak lagi melihat kepimpinan tertinggi parti sama ada di peringkat nasional maupun di negeri sebagai pemimpin yang berkaliber. Ternyata sekarang mereka lemah dan tidak mempunyai idea. Sebaliknya kami melihat Kerajaan Perpaduan pimpinan yang amat berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim lebih berkarisma dan berdaya maju. Kami yakin Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim boleh memacu negara ke tahap yang lebih baik dan berdaya saing setara dengan negara-negara lain. Alright, itu dia sahabat-sahabat semua. Satu sidang media yang baru saja berlaku sebentar tadi menyatakan sebanyak 8 cawangan dan juga 18 cawangan Serikandi daripada Parti Bersatu ini dia bulat suara ya untuk keluar parti kerana mereka tidak percaya lagi ya dengan kepimpinan yang ada dalam Parti Bersatu ini ya, dan mereka menyatakan mereka lebih yakin ya dengan kepimpinan Perdana Menteri kita Kerajaan Perpaduan yang ada pada hari ini yang cahna kepada rakyat, mementingkan rakyat dan sebagainya. Jadi sahabat semua, sekali lagi tamparan hebat berlaku kepada Parti Bersatu. Tidaknya ya ramai yang dianggarkan juga seramai 1,000 yang keluar parti beramai-ramai kerana tidak percaya lagi dan tidak yakin lagi dengan Parti Bersatu ini yang dipijak, dipermainkan, diperkudakan oleh Parti PAS. Itu dia. Alright. Jadi sebelum saya akhiri dalam masa yang sama juga ya, sebentar tadi mereka menyatakan mereka yakin dengan kerajaan ini. Hari ini sahabat semua, ini antara bukti ya, bukan hanya dolar, ringgit mengukuh berbanding banyak negara lain
Alih-alih pemimpin-pemimpin daripada PAS ya, dalam masa sekarang ini mereka tengah berkempen mengatakan ringgit kita kukuh kerana masalah ekonomi ya yang berlaku di Amerika Syarikat. Tapi kalau itu berlaku, kenapa ringgit kita mengukuh dan kenapa negara-negara jiran yang ada di ASEAN ini tidak mengukuh seperti mana yang berlaku kepada ringgit Malaysia? Jadi kita tahu ya, kalau kita bercakap pasal ekonomi, lebay-lebay ini memang nombor satu untuk memperbodohkan rakyat. Mereka ingat mereka lebih hebat, tapi hakikatnya mereka adalah politikus sampah yang cuba memusingkan segala fakta. Ringgit naik sebab USD lemah. Itu antara kata-kata walau tercari-cari dalil berikutan PMX dan juga Kerajaan Madani hari ini. Walhal ringgit mengukuh bukan berbanding USD saja, tetapi banyak negara utama dan hampir semua negara jiran. Mata wang lain pula banyak juga yang jatuh berbanding USD, walaupun USD jatuh tapi prestasi ringgit terbaik di Asia. RM 3.80 sen dulu kau jerit negara nak bankrupt. Ya, 4.40 sen kamu kata kuku, kata walan. Ya, itu antara kenyataan ya daripada walan-walan hari ini. Cuba ya untuk mencari alasan ya, dalil-dalil mereka. Jadi kalau kita lihat ya dalam satu draft ini Malaysia Ringgit Operation again other operation. Ya, jadi kita boleh nampak sahabat-sahabat semua perbezaan ya ringgit kita dengan negara-negara lain, bagaimana ringgit kita, prestasi ringgit kita hari ini dan sebagainya. Major and regional currency performance against the USD. Jadi kita boleh nampak kalau bahagian merah, anda boleh nampak sahabat semua yang bahagian merah. So ini antara performance yang sedang berlaku dalam nilai ringgit kita. Ya, kalau kita lihat negara-negara lain, ya mereka juga merosot, bukan merosot lah ya, turut jatuh, ya, turut jatuh, ada yang jatuh sehingga negatif 6.9 sen begitu, Taiwan. Jadi ketimbang dengan negara kita, kalau kita boleh lihat dalam carta ini, ya Malaysia ringgit ya antara yang paling hebat hijaunya di sana, RM3.94. Ya, itu antara performance ya, performance itu bukan nilai ringgit ya, tapi itu adalah performance dibanding dengan negara-negara lain. Walaupun begitu, Hong Kong ya juga turut mengalami pengukuhan di sana sahabat-sahabat semua. Jadi ini menunjukkan apa? Jadi segala kata-kata tomahan ya apa yang dibuat oleh pembangkang itu sebenarnya hanyalah sekadar untuk memperbodohkan rakyat. Konteksnya bila kita tengok carta pada September tahun 2014, dalam tempoh setahun ringgit jatuh dari 3 ke 15 hingga RM4.48, iaitu 42% jatuh RM1.33. Banyaklah puncak. Jadi sebagai pembangkang yang bertanggung jawab waktu itu, tentulah perlu suarakan kebimbangan. Ustaz-ustaz pula tak bercakap kerana tak faham perihal ekonomi. Mereka hanya bising untuk main isu agama, jadi sekutu PAS yang banyak bercakap seperti yang berlaku hari ini. Berita yang kata ringgit terkuat dalam tempoh 14 tahun itu karena kenaikan ringgit berbanding dolar Amerika Syarikat dalam tempoh 10 hari berturut-turut. Yang mana terakhir pernah berlaku 14 tahun dahulu, Jumaat lepas iaitu 2 Ogos saja naik kepada 1.6%. Bagi yang berdagang saham atau forex, peratusan naik turun itu yang penting tentukan untung rugi, bukan nilai mutlak sama ada RM3.80 ataupun RM4.40. Jadi saya tidaklah mempromosikan trading forex kerana saya berpegang pada pendapat ianya haram disebabkan mata wang hanyalah instrumen tukaran dan bukan barang dagangan. Seperti pegangan saham, hanya nak beritahu hakikatnya begitu. Jadi itu antara kenyataan daripada Ahmad Mursi ya, cuba membidas kenyataan daripada lebay-lebay yang mengatakan ringgit naik kerana mengukuh kerana masalah ekonomi yang berlaku di Amerika Syarikat. Itu antara alasan-alasan mereka sahabat semua, amat dangkal dan bodoh dan bangang sekali alasan yang diberikan itu. Alright, sampai di sini saja. Sekiranya anda mau berikan sebarang komen pandangan ya, anda boleh berikan di dalam ruangan komen. Tapi ingat, komen dengan cara berhemah. Terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa peribahasa mengatakan tapapun kangkap 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya tepuk dada tanya selera. Sekian daripada Alright Nampak Channel. Saya kita berjumpa lagi. Bye bye.